Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Telah berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Jalan menuju kepada Allah tiada kait mengait dengan manusia, tiada talian dengan sebab musabab hidup, tiada sesuatu yang maklum atau jihah atau pintu, tiada padanya apapun pergantungan dengan manusia. Hanya tubuh sahaja dengan di dunia, namun hati di akhirat, serta batin pula dengan Tuhan Azza wa Jalla. Batin itulah yang menjadi hakim ke atas hati, dan hati menjadi hakim ke atas jiwa yang tenang tenteram. Dan jiwa yang tenang tenteram itu pula menjadi hakim ke atas tubuh, dan semua anggotanya menjadi hakim ke atas manusia. Jika seorang hamba itu telah sampai ke peringkat begini, maka jin, manusia dan malaikat berada di bawah tapak kakinya. Semua mereka berdiri sedang dia duduk di tengah-tengah majlis pendekatannya kepada Allah Azza wa Jalla. Wahai munafik, semua ini tidak akan terjadi dengan tanganmu dan nifakmu dan pura-puramu. Engkau hendak menyembunyikan harga dirimu dan nama baikmu di hati manusia, menyembunyikan kiblat tanganmu. Kalau begitu sikapmu kini, nanti engkau akan menjadi sial di dunia dan di akhirat. Dan juga terhadap siapa yang engkau mendidik mereka dan siapa yang engkau suruh mereka mengikutimu. Engkau pura-pura dalam kelakuanmu. Engkau dajjal, penipu yang memakan harta manusia. Sebab itu doamu semuanya tidak terkabul, dan tidak ada tempat bagimu di hati kaum siddiqin. Engkau telah disesatkan Allah dengan ilmumu itu. Syair berkata, tunggu sampai hilang debu-debu yang menyelubungimu. Ajaib apakah kuda atau kalda yang engkau tunggangi itu. Ya, bila debu-debu itu sudah dibawa angin, anda akan lihat semua tokoh-tokoh kebenaran sedang menunggang kuda dan unta pilihan, sedangkan anda terumbang-ambing. Di atas kaldai tua bangka di belakang mereka disebabkan anda terpedaya oleh desakan syaitan yang fasik dan iblis yang penipu. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, menjadi kewajiban bagi kita untuk senantiasa mengetahui jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan kita ini adalah perjalanan untuk bertemu dengan Allah. Ungkapan yang menjadi kebiasaan dalam kehidupan kita ialah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan kepada Allah kita kembali. Sesibuk mana pun kita dengan segala urusan yang kita lalui, atau urusan yang kita tangani, atau urusan yang kita kerjai, kesemuanya itu tidak boleh menghalang kita untuk melangkah dan terus melangkah menuju Allah Subhanahu wa taala. Kesibukan tidak akan berada di tengah-tengah jalan menuju Allah. Ia cuma berada di kiri kanan kita. Kalau mana kita mempedulikannya, maka atau mengambil berat tentangnya, maka lambatlah perjalanan kita menuju pada Allah. Terhentilah perjalanan tersebut. Atau mungkin juga seorang itu akan terpesong pada jalan yang sebenar.
Kerana itu kewajiban kita untuk senantiasa bertanya pada diri kita, siapa kita? Siapa Tuhan pencipta kita? Apa yang hendak kita lakukan di dunia ini? Apakah matlamat dan kesudahan serta destinasi? Soalan demi persoalan yang akan menjawab dan menjadi muhasabah serta motivasi kita. Bila kita melihat bagaimana huraian para ulama tentang jalan menuju kepada Allah SWT, sebelum kita syarah apa yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir, jalan ini tidak perlukan manusia. Jalan ini tidak perlukan pada sebab musabab. Jalan ini tidak memerlukan kepada ruang, jihad, arah dan sebagainya. Ia maklum. Maka para ulama menggariskan, siapa pun yang nak melalui jalan Allah, maka dia mesti ada dua makanan utama. Yang pertama dinamakan sebagai qutu ilmiyatin nazariyah, iaitu makanan ilmu pengetahuan. Dia perlu punya ilmu pengetahuan, dia perlu punya maklumat, dia perlu mempunyai sesuatu yang menjadikan atau memandu dia untuk melakukan sesuatu. Ini ilmu. Bila mana tidak ada ilmu, maka manusia akan sesat. Yang kedua ialah qut amaliyah iradiyah, iaitu makanan yang bersifat amalan perbuatan, amal yang perlu kita lakukan. Iradiyah, yang sesuatu yang kita melakukan yang kehendak kita, bukan tak sengaja. Bukan tak sengaja, bukan mengigau. Maka kita perlukan dua makanan. Pertama, makanan ilmu. Kalau kita tak ada ilmu, maka kita sesat. Yang kedua, makanan yang bersifat amalan kita. Maka bila mana kita tidak beramal, maka Allah akan ghadab, benci pada kita. Jadi kita perlu lari daripada dua kebinasaan, kesesatan dan juga kemurkaan Allah. Adapun kesesatan bila mana kita jahil, dan adapun kemurkaan Allah bila kita meninggalkan perintahnya, bukan melakukan larangannya. Dan kedua-dua perkara ini menjadikan manusia tidak akan sampai kepada Allah SWT dengan sebenar, melainkan sampai dalam keadaan dimurkai oleh Allah dan untuk dihukum dan diazab. Kita bila sebut sampai pada Allah, maknanya kita nak dapat nikmat, kita nak dapat keampunan, kita nak dapat syurga. Itulah maksud perkataan kita kembali pada Allah. Kembali kita pada Allah seperti kembalinya seorang anak ke pangkuan ibu bapanya, dengan penuh kasih sayang, kerinduan, dengan penuh kebahagiaan. Bukan kembalinya kita umpama banduang yang melarikan diri dari penjara, lalu kembali ke penjara, berarti bertambah azab dan hukumannya, berarti bertambahlah penghinaan dan kecamannya. Yang ni lari dari penjara, bayangkan bila ditangkap kembali, teruk kena. Yang ni pula pertemuan dengan ibu ayah yang dirindui, yang ibu ayah merinduinya dan dia merindui ibu ayahnya. Maka ini satu pertemuan yang begitu indah, begitu teruja, begitu hamba. Bila kita sebut kembali ke pangkuan Allah, ini kembali mendapat rahmat, kasih sayang, keampunan, syurga. Maka dua perkara ini perlu menjadi suatu perkara yang penting dalam hidup kita. Bila kita bahaskan yang pertama, iaitu kita perlu ada bekalan, makanan, ilmu pengetahuan. Baik, ilmu apa yang kita nak? Tasawuf, tafsir, hadis, fiqh. Tentu itu cuma nama. Tasawuf, hadis, fiqh, ia cuma nama. Yang satu ketika itu nama tu tidak ada. Para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, mereka mempelajari maknanya, ma'ani, bukannya alfaz. Kita hari ini belajar lafaz dia, mereka belajar ma'aninya. Ma'ani maksudnya, hakikatnya. Umpama begini, hari ini kalau kita sebut bahasa Arab, dia ada nahu, saraf, atau sebut grammar lah. Baik, sahabat-sahabat Nabi dia belajar tak nahu, saraf? Dia tak belajar dengan nama yang kita belajar hari ini.
Tetapi dengan fitrah. Umpama begini tuan-tuan, untuk faham. Mak ayah kita dulu belajar tak bahasa Melayu? Dia tahu ini predikat, ini subjek, ini kata transitif, ini intransitif. Mak ayah kita sekolah pun tak pergi, habis dia reti tak cakap Melayu? Reti? Bukan bahasanya lebih indah, puisi, puitis, dengan gurindam, dengan pantun, dengan bidalang, dengan misalan. Tanya mak mengaji tak sekolah? Tak mengaji. Sekolah pun tak kenal. Dia reti cakap Melayu? Reti. Dia belajar macam mana? Fitrah, sebagai orang Melayu. Sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, dia belajar tak tasawuf dengan cara kita belajar tasawuf hari ni. Bab pertama, bab kedua. Dia tak belajar dengan lafaz yang kita belajar hari ni. Mereka mempelajari dengan maknanya. Merendah diri, ikhlas kepada Allah, perkara yang membinasakan amalan. Mereka tak belajar dengan lafaz hari ni kita belajar. Mereka belajar dengan makna yang sebenar. Sama juga ilmu lain, usul fiqh. Mereka tak belajar macam kita belajar hari ni, ada bab ni, bab ni, bab ni. Mereka faham bagaimana untuk mengeluarkan hukum dengan fitrah. Maka bila kita bercakap tentang bekalan kita ilmu, kita bukan bercakap tentang nama ilmu yang kita nak belajar. Maka ustaz pun senarai kita ni kalau belajar bab ni, bab ni. Kita nak belajar tentang hakikat ilmu. Yang pertama, dalam bab perjalanan menuju Allah Ta'ala, itu bekalan pertama, makanan pertama kita, makanan ilmu, ada 5 unsur penting dalam ilmu kita. Tuan-tuan mengaji apa pun, belajar apa pun, 5 benda ni kena ada. Kalau kita belajar tak ada benda ni, maka ilmu tu jadi kosong dan hilang keberkatan. Kerana itu bila turunnya ayat ilmu, apa kata Allah tentang ayat ilmu? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan kamu yang menciptakan. Allah suruh kita baca apa-apa ilmu yang menjadikan kita kenal Tuhan dan kita tahu Allah yang menciptakan semua. Orang belajar tentang alam astronomi, alam bintang, sehingga dia tahu Allah cipta ini semua. Yang belajar ilmu biologi tentang bagaimana perkembangan manusia, sehingga dia tahu Allah yang ciptakan manusia ini. Yang belajar ilmu sejarah, umat-umat yang binasa, umat-umat itu dan ini, maka dia mengetahui Allah lah yang menciptakan mereka semua, dan kepada Allah mereka kembali. Jadi ini ilmu yang kembali pada Allah. Baik, asas pertama, unsur pertama dalam bab ilmu kita nak belajar. Saya katakan tak kira tuan-tuan belajar ilmu apa pun, dia mesti pergi ke arah ini, ma'rifatu fatirihi, mengenali Tuhan. Ilmu ini menjadikan kita kenal Tuhan yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang berkuasa, yang suci daripada segala sifat lemah, daripada sifat kekurangan. Ya, walaupun ilmu ni kalau secara penjenamaannya kita belajar dalam tauhid, maka dalam tauhid kita kenal Tuhan kita dengan sifat 20-nya, sifat 13-nya, dengan apa pun bentuk pecahan ilmu akidah yang kita belajar. Atau mungkin juga kita perolehi dari sudut mengenali pencipta ini melalui ilmu tafsir, atau mungkin juga melalui ilmu hadis. Yang penting, apa pun ilmu kita belajar menjadikan kita kenal Tuhan kita. Yang belajar ilmu perubatan, dia kenal Tuhan dia. Yang belajar ilmu sains, dia kenal Tuhan dia. Yang ajar, yang belajar ilmu matematik, dia kenal Tuhan dia. Kalau sekiranya dia mengajar fiqh, dia tak kenal Tuhan dia, akhirnya dia menjadikan fiqh untuk dia mencari kekayaan dan menipu manusia tanpa ditakut pada Allah. Ya, dia buatlah ni program korban kat Mekah. Cara fiqhnya, oh boleh. Cara pahaman fiqh kita kat Mekah kan lebih afdal daripada Pasir Gudang. Kita pun hantarlah semua korban kita kat Mekah. Realiti tak ada pun korban kat Mekah. Dia cuma ambil duit orang, dia tipu orang. Ini fiqh dia untuk dia menjadi fasik. Yang ni mengaji fiqh ni, contoh, sebagai contoh. Tapi bila ilmu tadi tak menjadikan dia kenal Allah, apa dia buat? Dia bercakap tentang ibadat korban, kemudian buat kat Mekah sekian bahagian sekian, walah ditipu. Korban tak ada, korban melayang. Itu saya, bila orang cerita korban luar negara ni, maka saya selalu berkata, korban syiar setempat.
Korban ni syiar setempat. Kita buat di tempat kita jauh lebih afdal daripada kita buat kat Mekah. Kan ini syiar setempat yang kita perlu lakukan untuk kita saksikan seni korban. Ni korban dia pun tak tengok, hantar duit korban. Dia tak tahu itu apa falsafah korban. Dia tak tahu pun daging itu siapa bagi ke siapa, dia pun tak tahu. Tentang ini korban ibadat setempat. Dia akan bagi daging itu, dia nampak siapa terima, siapa dapat. Dia melihat sembelihannya, dia melihat darah keluar. Dia melihat lembu yang sebenar. Untuk dia berazam untuk menggandakan korbannya. Kerana itu korban di tempat itu jauh lebih afdal daripada mana-mana tempat. Ini duk korban kat Cambodia, kat India. Akhirnya orang menjadikan benda tu untuk menipu kita. Dapat lembu kurus je, tak cukup syarat. Atau lembu seekor, nama 40 orang. Bukan 7 dah, 40. Ini penganjur nak untung. Maka ia membuka ruang penipuan. Ini fiqh yang menipu. Dikatakan sah korban, bukan afdal. Tetapi dia, mereka cuba membahaskan secara teori yang sesat, yang tidak menjadikan mereka kenal Tuhan. Akhirnya atas ilmu fiqh mereka sesatkan orang. Jadi asas ilmu, tak kira lah saya katakan fiqh, tauhid, apa benda, asas ilmu yang menjadikan kita kenal Tuhan kita. Maka semua yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar, tetapi Nabi tak letak jenama ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam letak hakikat ilmu. Dan Rasulullah mengajar semua ilmu. Kita kalau baca hadis, dan hadis Nabi itu ada sejarah. Dan hadis Nabi itu ada ilmu pertanian. Dan hadis Nabi itu ada ilmu psikologi. Dan hadis Nabi itu ada ilmu ekonomi. Dan hadis Nabi itu ada ilmu sainsnya. Dan hadis Nabi ada semua ilmu yang kita letak jenamanya hari ini. Tapi Nabi tak letak jenama. Kerana hakikat ilmu biar sampai kenal Tuhan. Rasulullah SAW bercakap tentang hadis tentang ekonomi. Bila Rasulullah menyebut tentang perniagaan 9/10 daripada rezeki. Bila Rasulullah SAW menyebut tentang pentingnya keluar pagi-pagi cari rezeki. Sehingga kata sahabat, aku tak pernah rugi berniaga sebab aku ikut pesan Rasulullah keluar pagi-pagi. Allahumma arham li ummati fi bukuriha. Ya Allah, rahmatilah umatku yang keluarnya pagi-pagi, kerjanya awal pagi. Aku tak pernah rugi. Pegang hadis ini. Nabi sebut tentang peniaga yang diberkati, yang benar, yang jujur. Asas perniagaan itu ialah trusty, as-sidqu. Nabi sebut perniagaan yang asasnya kejujuran, dia berkat. Walau kita order barang online, dia datang macam kita minta. Akhirnya dia berkati perniagaan itu. Orang semua buat online. Tak payah pergi kedai, tak payah tengok barang, kita percaya. Tertempos sekian-sekian, spesifikasinya sampai sama. Lalu online menjadi benda yang dipercayai. Dipercayai. Lalu kita order semua online. Minyak urut, minyak gamak online. Makan minum kita online. Kain baju kita online. Perabot pun online. Ni beli kereta pun online. Tak payah tengok kadang-kadang kereta lambat. Tengok online je, okay, beli, order. CRV 8 biji. Dah senang. Beli kapal pun online. Kenapa? Adanya trust, kepercayaan. Dan itu asas yang Nabi sebut dalam hadis. Bila mereka benar, bila mereka menjelaskan, maka dia berkati perniagaan mereka. Bila sebut berkat, berkembang. Baik, Nabi SAW, dia cakap semua ilmu. Tapi Nabi tak sebut je nama ilmu. Nabi tak kata ini ilmu ekonomi, ini business management, ni tak ada. Tapi semua yang Nabi cakap akhirnya berkesudahan pada apa? Mencari pahala, mencari redha Allah, mengenali Allah, mengetahui Allah pemberi rezeki, mengetahui Allah berkuasa, mengetahui Allah mencipta, mengetahui Allah segala-galanya. Dan ini asas ilmu pertama. Apa pun tuan-tuan belajar, apa pun saya belajar, biar kita kenal Tuhan kita. Belajarlah ilmu apa. Kita tak takut anak kita mengaji apa pun. Tak tunggu kita tenang bila anak kita cuma mengaji belajar bab agama, baru tenang. Kalau kita pun nampak natijah akhir jadi ustaz lah tu, nanti bolehlah bagi kuliah subuh macam ustaz. Setakat tu. Tetapi bukan begitu cara kita faham agama kita. Agama kita tak faham sehingga semua orang jadi ustaz. Tapi agama ini kita faham kerana semua orang kenal Allah.
Yang namanya engineer, atas nama engineer dia kenal Allah, maka dia jujur dalam setiap perlakuan dia tahu Allah sedang memandang dia. Yang namanya arkitek, dia tahu, dia kenal Allah, maka dia benar dalam pembinaan bangunan dia. Tak adalah nak menipu besi, tak adalah nak menipu klaim sehingga bangunan baru naik 2 bulan dah runtuh. Dia arkitek yang kenal Tuhan, dia tahu apa yang dia buat. Tuhan tanya. Kalau dia doktor, dia tahu dia doktor yang kenal Tuhan. Dia jujur dalam perlakuan, dalam percakapan dia. Dia ingatkan pesakit untuk ingat Allah Ta'ala. Dan dia beritahu mereka, saya cuma ikhtiar Allah yang menyembuhkan. Maka inilah dia orang yang kita nak. Bukan kita, tuan-tuan, bentuk satu kelompok yang semua kena jadi ustaz. Sistem kita, kalau orang tu jadi ustaz, boleh kenal Tuhan. Bukan begitu. Semua ilmu yang menjadikan seorang tu kenal Allah, maka itulah ilmunya. Yang kedua, asas ilmu ialah mengenali jalan yang membawa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tahu jalan. Tetapi bila kita semua tahu jalan, dengan sembahyang kita sampai pada Allah. Dengan cakap benar kita sampai pada Allah. Dengan jujur kita sampai pada Allah. Dengan zakat kita sampai pada Allah. Dengan menuntut ilmu kita sampai pada Allah. Kita kena kenal mana jalan dia. Maksudnya, kalau tuan-tuan memang nak ke Kuala Lumpur, tuan-tuan kena kenal jalan dia. Tuan-tuan kena kenal signboard dia. Tuan-tuan pun kena tahu nak berhenti kat mana, nak isi minyak kat mana, nak makan kat mana. Maka jalan menuju Allah Ta'ala ni kita kenal. Maka dengan itu kita tahu ilmu apa yang kita patut belajar. Qurannya, fardu ainnya, fardu kifayahnya. Maka jalan ini yang kita kenal, sehingga kita tidak akan pergi pada jalan yang sesat yang dilalui oleh orang Yahudi dan oleh orang Kristian, oleh para penyembah berhala. Mereka juga kata kami kenal Tuhan, kami nak kenal Tuhan, tapi jalan mereka pilih salah. Mereka kata macam kita kata nak pergi Kuala Lumpur, tapi mereka lalu jalan ke lain. Kita maklum inilah jalan. Bila kita sebut, kita doa dalam bacaan Al-Quran kita, Fatihah kita, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu maklum. Allah menyebut, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh. Sesungguhnya jalan yang aku lalui, kata Rasulullah, inilah jalan yang benar. Wahai Muhammad, beritahu pada manusia, katakan pada mereka, jalan yang aku lalui ini inilah jalan yang benar. Wala tattabi'us subul, jangan ikut jalan lain, fatafarraqa bikum an sabili, kamu takkan sampai pada jalan Allah. Tafarraq, bukan kamu bercerai-berai, kamu jadi merata riti, tak sampai, bersepah. Bersepah-sepah tak tahu nak ke mana ni. Ni ke utara, ni ke selatan. Awak semua nak ke mana bersepah-sepah ni? Fatafarraqa bikum an sabili, bersepah-sepah daripada jalan kebenaran. Jalan kebenaran itu menjadikan kita beratus straight sampai. Ini bila bersepah-sepah macam mana nak sampai? Seorang dengan ilmu dia, dia kena tahu jalan tu. Yang ketiga, kata ulama, ma'rifatu afatiha, dia kena tahu apakah yang membinasakan jalan ini. Apakah yang membinasakannya? Perkara-perkara yang boleh menghalang dia daripada lalu jalan ini. Bila kita sebut tentang ma'rifatu afatiha, mengetahui perkara-perkara yang merosakkan jalan ini. Contoh kita dalam menuju jalan Allah, kita kena tahu bahawa jalan ini, kalau ada tempat rosaknya, ada tempat yang tidak elok, macam mana kita nak menanganinya. Maksudnya, bila saya katakan tadi, semua orang mendakwa ingin melalui jalan Allah, tapi dalam kepahamannya tentang jalan Allah, dia telah melakukan kerosakan. Antaranya berdosa tapi tidak mau bertaubat. Ini merosakkan. Nak pahala tapi tidak mau beramal. Saya Islam, saya Muslim, semayang tak? Tak. Puasa tak? Tak. Ini perosak jalan. Kalau awak nak berada pada jalan yang betul, awak mesti melaksanakan perintah Allah tu. Kalau awak tidak melaksanakannya, maka dia akan rosak. Walau dia puasa, walau dia mengaku di Islam, tapi dia tak puasa, dia tak zakat, dia tak tutup aurat,
Maka ini semua merosakkan jalan tadi. Akhirnya orang meragui keislaman kita. Dia kata dia Islam, tapi kan seluar pendek, tak tutup aurat. Dia kata dia Islam, subuh tak bangun. Dia kata dia Islam, orang puasa dia makan terang-terang. Dia kata dia Islam, zakat pun tak pernah keluar. Dia kata dia Islam, masjid pun dia tak kenal. Akhirnya orang lebih nampak dia ni mewakili orang kafir berbanding orang Islam. Sebab itu kita kena tahu perkara yang membinasakan jalan yang kita lalui ini. Jalan yang kita lalui ini namanya jalan Islam, jalan iman, jalan ihsan. Jalan menuju Allah ini. Tapi kita tahu apakah yang merosakkan Islam kita. Kita juga belajar apakah perkara yang merosakkan iman kita. Kita juga belajar apakah yang merosakkan ihsan kita. Belajar. Contoh bila kita buat amalan, tiba-tiba tidak ikhlas, bukankah dia rosak? Bila kita buat amalan, tiba-tiba tak ikut sunnah Nabi, bukankah dia rosak? Itu ramai mengaku tasawuf. Lalu atas nama tasawuf dia kata kami ajak orang mengenal Allah. Tapi cara dia mengenal Allah, dia suruh orang jangan sembahyang. Dia suruh orang jangan puasa. Kononnya kita dah kenal Allah, tak payah sembahyang, tak payah puasa. Walhal dia melakukan kerosakan dalam perjalanan menuju pada Allah. Ini atas nama wujud tasawuf-tasawuf yang sesat. Yang kononnya untuk mengajak manusia pada jalan Allah, rupanya tujuannya mengajak manusia pada jalan dia, bukan jalan Allah. Untuk orang agungkan dia. Maka dia pun kata, aku ni Allah lantik terus, kamu kena ikut aku. Aku ni martabak sekian, kamu kena muliakan aku. Jangan disanggahi. Yang dia ajak bukan membesarkan Allah, tapi membesarkan dirinya. Akhirnya orang yang menganggap sebagai dia pemimpin pada jalan Allah, dia bawa pengikutnya pada jalan neraka, pada jalan sesat. Dia ajak pengikutnya ta'assub pada dia lebih pada ta'assub pada kebenaran. Dia ajak pemimpin dia, angkat dia lebih daripada mengangkat Islam dan agama Allah. Yang penting dia terangkat, dia perlu dimuliakan. Dia ajak orang yang belajar dengan sujud pada dia, bukan sujud pada Allah. Akhirnya kita jumpa manusia sujud pada manusia. Atas nama kononnya ini sufi, tapi yang dia buat semua benda bertentangan dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Maka ini jalan yang merosakkan. Itu kita berlindung pada Allah daripada mendapat guru yang macam ni. Guru yang bukan nak ajar kita kenal Allah, tapi kenal dia. Guru yang bukan nak ajar kita agungkan Allah, agungkan dia. Dia kalau tak agungkan dia, marah dia. Tak agungkan Allah, dia biar, tak apa, saya boleh ampunkan dosa. Itu yang berlaku pada padri. Itu yang berlaku kepada hakam, rabai. Mereka seringkali berkata, saya boleh ampunkan dosa awak kerana saya dapat antara awak dengan Tuhan. Tak apa awak nak buat jahat, saya akan maafkan awak. Tapi jangan buat jahat pada saya tak akan maafkan awak. Kalau buat jahat dengan Tuhan, tak apa, saya maafkan awak, saya boleh ampunkan awak. Bukan surat-surat pengampunan dijual dengan berluasa. Ini pada zaman kegelapan ataupun pada zaman di mana diceritakan penyelewengan golongan rabai dan golongan padri yang begitu berleluasa. Mereka menjual surat pengampunan. Tapi kalau buat salah pada mereka, tiada maaf bagimu. Buat salah dengan Allah, saya boleh maafkan. Ini golongan yang merosakkan jalan kepada Allah. Sebab itu tuan-tuan, bila kita nak guru, kita doa pada Allah. Kita beristikharah. Dan kita juga ada panduan tertentu untuk kenal ini benar-benar guru mengajak kita. Maka sangkaan kita yang baik tadi dan disiplin yang kita ikuti menjadikan guru ini benar-benar mengajak kita kenal Allah. Kita nampak satu persatu kesilapan kita, kekurangan kita, lalu kita baiki untuk kita kenal Allah. Maka ini perkara yang penting dalam menuntut ilmu. Yang keempat, kata ulama, dalam jalan kita menuju Allah ialah kita kena kenal diri kita. Tentang kita manusia lemah, ada umur, ada tempoh, ada muda, ada tua, ada sihat, ada sakit. Kita manusia yang terdedah dengan segala was-was syaitan.
dengan segala pengaruh dan fitnah. Kita manusia yang tuan-tuan mudah terpengaruh dengan benda-benda yang bersifat penipuan. Kita kena kenal diri. Saya tahu saya manusia, saya tak sempurna. Saya nak ikut Nabi SAW, tapi saya tak dakwa saya sempurna. Kalau saya tahu lemah saya mengelakkan diri daripada maksiat, tapi saya tahu saya tetap berdosa. Kita kenal diri kita orang yang sentiasa buat dosa. Tak mungkin kita kata saya tak berdosa, Ustaz. Mana awak tak kenal diri awak? Kita tahu kita berdosa, dan kita tahu yang beri hidayah ini ialah Allah Ta'ala pada kita. Kita tak ada kuasa, tak ada daya, tak ada upaya. Kebaikan yang kita buat hari ini ialah Allah ilhamkan, Allah gerakkan. Saya kenal diri saya tak mampu buat itu semua. Kalau tidak kerana rahmat dan hidayah Allah, saya tak mampu buat apa-apa pun kebaikan. Tentu kita kenal diri kita. Kita ada umur tertentu sampai masa kita pergi. Satu orang kenal diri, dia akan beramal mengikut bagaimana peredaran umur ni. Dah masuk 50, takkan saya nak beramal macam orang umur 20. Saya dah masuk 60, takkanlah amalan saya macam orang umur 14 tahun. Saya lebih serius. Sebab saya kenal diri saya akan berakhir tak lama lagi. Itu masuk para sahabat, para salafus soleh. Mereka tuan-tuan bila masuk je 40 mengubah diri mereka. Kita kadang-kadang 60 pun tak berubah lagi. 60 pun perangai macam budak-budak yang baru lahir. Masih sibuk nak main tu, nak main ni. Amalannya kurang. Masih tu nak tidur macam baby. Pukul 10 pagi baru bangun. Tak fikir untuk bangun qiyam. Tak fikir untuk baca Quran. Tak fikir untuk buat kebaikan. Masih lagi pemarah macam zaman umur 20-an. Kalau dia dah 60. Masih lagi kedekut macam umur 20-an. Walau dia 60. Tentu kita kenal diri kita. Saya setiap kali berlaku pergerakan umur, saya tahu apa yang saya patut buat. Dan saya bila tahu pergerakan kondisi badan saya daripada sihat pada sakit. Hari ni kita ada kecil manis, ada darah tinggi, ada jantung, ada garuk, ada. Tuan-tuan kena tahu diri tuan-tuan. Dengan segala penyakit ini adalah amaran Allah. Utusan malakul maut. Penyakit-penyakit ini semuanya utusan malakul maut nak beritahu masa kita tak lama dah. Kita pun dah dialisis. Kita pun dah pakai penyeduk ni sebab asma. Kita pun pakai kursi roda dah tak boleh jalan. Kita pun dah pakai tongkat, dah tak boleh guna lutut. Kita pun sekian-sekian penyakit yang kita semua maklum dan tahu. Saya tak boleh makan pedas-pedas, tak boleh makan banyak-banyak. Saya tak boleh makan benda tu, tak boleh makan benda ni. Kenapa penyakit mula ada? Tetap kenallah diri awak, mana awak dah dapat amalan awal untuk kematian. Tak usah, mati lambat hari ni cuma sakit. Ini orang tak kenal diri. Tetapi tidak ada penyakit yang diberikan pada kita, melainkan ia peringatan untuk kematian. Dan tidak ada umur yang berlalu ke depan, melainkan ia mendekatkan kita pada kematian. Yang kita duk sambut hari jadi tiap-tiap tahun, duk tiup lilin tu tuan-tuan. Kita sedang menghampiri waktu kematian kita. Bukan umur kita ke depan makin jauh dari mati, makin dekat. Bila umur kita ke depan, dekat mati. Maka orang yang tak kenal diri ni, bila berlaku perubahan umur, macam biasa. Berlaku perubahan kesihatan pun macam biasa. Kenapa dia tak kenal diri? Kita kenal diri kita siapa. Kita dah tahu mak ayah kita pun dah pergi. Dan kita akan menelusuri mereka. Kita dah kenal kawan-kawan kita, sejumlah kawan kita dah pergi. Kita akan selusuri mereka. Kita kenal sejumlah besar ahli kubur yang kita lalu kubur mereka tiap-tiap hari. Kita akan pergi bagaimana mereka pergi. Walau bagaimanapun sibuk kita, walau bagaimanapun kita punya banyak kerja, sampai masa kita pergi. Kerana orang-orang dalam kubur dahulu sebelum dia mati, dia juga banyak kerja macam kita. Dan banyak angan-angan macam kita, banyak cita-cita macam kita. Tapi mati tak akan membiarkan dia buat semuanya itu. Kita kan kata sibuk Ustaz, tak dan. Saya sibuk, tak sempat buat tu, tak sempat buat ni. Saya tak semayang ni sebab sibuk sangat. Saya tak menuntut ilmu pun sebab sibuk sangat. Kita katakan pada mereka, nanti bila datang kematian, kamu tak akan kata, kamu tak boleh kata saya sibuk. Malakul maut, minggir kamu, saya sibuk ini. Kerana kematian tidak menerima alasan. Saya masih muda, kenapa mati? Ya, kerana kematian tidak terima alasan.
Saya masih banyak kerja, kenapa saya perlu mati? Kerana kematian tak terima alasan. Kerana itu bila orang paling cerdik yang ingat mati. Kerana itu sifat mati dia tak terima alasan. Mu sibuk ke, mu Perdana Menteri ke, mu raja ke, mu orang besar, mu orang gagah, mu ada ramai pengikut. Bila datang kematian, no excuse, tak ada alasan. Orang yang bijak. Bila dia tahu mati tak ada alasan, dia tahu bahawa mencari bekal untuk kematian tidak ada alasan. Tentang kita ni, tujuan kita kat sini, cari bekal. Untuk kita balik. Untuk kita pulang ke negeri akhirat. Hidup kita kat dunia ni, cari bekal. Maka bila cari bekal, kita takkan ada alasan untuk cari bekal. Sebab perjalanan kita cukup pasti dengan kematian. Kalau sebagaimana kita sebut mati takkan terima alasan, maka orang cerdik bijak yang ingat mati, dia pun tahu dalam buat kebaikan dia tak akan gunakan alasan. Saya tak akan gunakan alasan kenapa tak bangun qiyam semalam. Melainkan saya akan tangani masalah tu. Saya semalam tak qiyam sebab saya tidur lewat, malam esok saya akan tidur awal. Saya semalam tak qiyam sebab saya lupa hidupkan jam, malam esok saya kena hidupkan jam. Saya lupa bersedekah sebab saya buat urusan ni, maka hari ni saya tak akan lupa lagi sedekah. Saya ada reminder. Ada orang yang bertazawud, mencari bekal akhirat. Sebagainya saya katakan, mati tak akan peduli pun alasan kita. Alasan ada anak kecil, mati tak peduli. Malaikat maut, jangan mati aku dulu. Ada anak kecil, alasan tak peduli. Malaikat tak peduli alasan, dia ambil nyawa. Kau ada anak kecil ke, kau ada cucu, apa aku peduli? Masa dah tamat. Dan tiba-tiba kita hari ni, bila tak nak buat ibadat, tak boleh Ustaz jaga cucu. Tak boleh Ustaz, kita ni buat benda tu, buat benda ni. Takutkah kita bila datang kematian yang langsung tak berguna alasan kita? Sebab itu kita kena tahu tentang diri kita. Dan yang kelima, ialah mengetahui keaiban diri kita. Tadi kenal diri, ini kenal keaiban. Keaiban ni lah kita ni suka ngumpat. Itu keaiban kita. Bab-bab ngumpat ni tak ada orang selamat. Kadang-kadang kita duduk mengaji untuk guru tu, duduk mengumpat untuk guru. Siang malam ngumpat. Dia tak tahu mengumpat menghilangkan keberkatan. Tak peduli. Asal dia tengok benda dia tak berhati, dia ngumpat. Kadang-kadang dia ngumpat mak ayah dia. Dia tak tahu besar jasa mak ayah, dia pun ngumpat mak ayah dia. Kadang-kadang dia ngumpat kawan yang berjasa dengan dia. Kawan inilah yang tolong dia siang malam pagi petang. Yang ni dia umpat ni. Yang musuh tu dia tak umpat. Dia umpat kawan dia. Maka tuan-tuan sekalian, ini kelemahan diri kita. Kita kena rawat, jangan biarkan dia terus subuh kejahatan tu. Dan diri kita memang kita lebih percaya pada fitnah daripada cakap betul. Sebab tu fitnah ni orang tak tanya sumber dia. Kalau kita kata ni orang ada kata dia ni begini. Awak dengar daripada mana? Adalah orang cakap. Siapa? Tak boleh beritahu. Orang yang bawa fitnah tu kebal untuk diberitahu nama. Tapi yang dia mangsa fitnah dikebelkan. Ada orang kata ke ustaz begini. Siapa kata? Tak boleh beritahu. Kenapa pula tak boleh beritahu? Apakah mereka lebih dihormati daripada orang yang kena fitnah dan diumpat? Ni kena beritahu. Ni sumber maklumat. Ya, sumber maklumat palsu dan sumber maklumat yang boleh bawa ke neraka. Sebab tu kalau kita setiap kali dengar orang fitnah, bila kita tanya mana sumber, dia akan sembunyikan. Adalah. Siapa adalah? Ini kalau ikut ilmu sanad terputus, fasik. Setiap kali kita dengar cerita tentang orang, kita katanya awak dia tahu daripada mana? Saya dengar daripada mana? Sumber dia dari mana? Tapi itulah dia kelemahan manusia. Hanya sedikit yang terselamat untuk mencari sumber. Kebanyakannya untuk percaya itu lebih kuat. Sebab tu kalau orang fitnah seseorang, kita percaya cepat. Kita tak akan cek sumber dia. Tak tanya pun punya dia. Kira iyalah tu, lalu saya buatkan. Itulah dia aib diri kita. Sifat kita yang gopoh-gapah. Allah berfirman, wa kana al-insanu ajula. Adalah manusia itu sifatnya gopoh-gapah. Maka itu keaiban diri bila buat ibadat nak cepat-cepat. Bila mengaji nak cepat-cepat.
Bila sembahyang nak cepat-cepat, dia tak mau menikmatinya. Tapi kalau main, dia nak lambat-lambat menikmatinya. Dia nak kalau boleh lama, 2 jam, 3 jam main, okey, kat tamang tu, tamang ni. Tapi bila buat ibadat, dia rasa macam tergesa-gesa nak cepat. Tentu ini aib kita. Baiki. Kita kan kalau mengaji Quran nak cepat siap. Kalau main game, jenis gamer ni, main tak ada pun dia nak cepat siap. Tahu-tahu dah malam hari. Bila shopping, tak ada pun orang nak shopping nak siap cepat. Namanya shopping. Tak sedar Ustaz, tengah malam dah. Allah. Dia shopping daripada subuh sampai tengah malam, dia tak sedar. Kenapa? Dia tak fikir nak cepat. Tapi kalau suruh baca Quran dia sedar jam tu bergerak 30 saat ke depan. Dah 30 saat ni. Dah 1 minit ni. Dah 2 minit. Lihat sifat manusia. Kita. Cepat cari fitnah. Suka mengumpat. Yang bila buat ibadat berkira masa. Itu aib kita. Kalau buat ibadat kira masa. Ni kalau buat kuliah lebih daripada sejam, tak dengar dah lebih sejam. Tapi kalau hiburan 2 jam boleh dengar. Ni kalau tengok filem 3 jam pun dia okey. Pendek lah cerita tu, 3 jam dia pendek. Kau dengar tazkirah setengah jam, panjang tazkirah Ustaz. Panjang. Kalau baca Quran panjang sikit, panjang. Ini aib kita. Kena baiki. Antaranya ialah kita tak ikhlas dan buat satu amalan, cepat riak, cepat nak tunjuk ke orang. Tapi ini aib kita, baiki. Kita bukan cerita aib orang lain. Bila kita kata suka ngumpat tu kita, bukan kita nak kata fulan ni fulan, kita lah. Bila kita sebut je percaya fitnah, tak nak cari sumber, kita. Kadang-kadang dalam surau pun boleh ngumpat, dalam surau. Dalam masjid dia boleh ngumpat. Kenapa? Itulah kelemahan manusia. Dan dia kena baiki. Dia kena rawat, dia tak boleh biarkan. Kita kalau demam cepat-cepat cari ubat. Kalau tak ada ke hospital pun, tak ada jumpa doktor pun, obat mesti ada. Tak ada orang bila demam, biarlah Ustaz saya demam, saya nak lock je. Saya nak biar je, tak nak makan ubat, tak nak jumpa doktor. Mereka kita kata awak ni ada masalah. Kita sakit kaki cari orang urut. Tak ada tukang urut, bini kita pun kita panggil, sini urut sikit kaki. Anak kita panggil. Sebab kita tahu itu kecacatan yang perlu kita baiki segera. Tapi bila buat aib diri, yang saya katakan dalam kita ni suka menunjuk-nunjuk amalan. Tak fikir kita nak rawat macam mana. Saya ni kalau buat amalan macam nak tunjuk ke orang. Kadang solat duha pun saya nak beritahu orang saya solat duha ni. Saya tak reti nak sembunyi ibadat. Ada orang yang ibadat tak reti sembunyi, rahsia orang lagi tak reti sembunyi. Kita nak tengok kekuatan orang tu jaga rahsia. Kekuatan dia menyembunyikan ibadat. Orang yang mampu menyembunyikan ibadat sehingga sebagian ibadat orang tak tahu, orang yang mampu jaga rahsia untuk satu tempoh paling panjang. Sebab itu dia punya pairing dia. Dia punya kembar dia. Orang yang kita tengok bila dia buat ibadat dia tak mampu untuk sembunyikan. Orang ni kalau tuan-tuan bagi rahsia, tak tunggu petang pagi dah bocor. Ni nak beritahu satu benda jangan beritahu orang. Terus dia beritahu. Dia tak rasa apa pun tanggungjawab. Kenapa? Kerana dia bukan orang yang perlu jaga rahsia. Lepas tu kita kalau tuan-tuan nak bisik rahsia, saya nak ada rahsia saya nak beritahu. Saya nak beritahu pada siapa? Saya akan katakan pada dia, beritahu pada orang yang suka sembunyikan ibadatnya, nescaya rahsia kamu terselamat. Tapi kalau kita beritahu rahsia kita pada orang tak pernah sembunyikan ibadat, tuan-tuan tak payah tunggu lama, beritahu pagi ni lagi 5 minit bocor. Sekejap. Kenapa? Kalau dia tidak pandai berrahsia dengan Tuhannya, apa lagi dengan makhluknya. Tapi kalau kita jumpa orang, bila dia buat ibadat, dia rahsia, dia puasa pun tak nak beritahu orang. Dia, misalnya, dia baca Quran pun tak beritahu orang. Mana dia baca dia. Orang ni kalau tuan-tuan bagi tahu rahsia je. Kalau tuan-tuan kata beritahu tahun depan, mungkin tahun depan sekali lagi baru dia beritahu. Sebab dia tak cenderung untuk beritahu apa. Siapa kita nak ajar? Siapa yang saya nak belajar nak berahsia? Saya nak belajar untuk simpan rahsia. Ada orang macam kita contohnya selalu orang adu masalah. Kita pun nak rahsia.
Orang ni ada masalah mak dia, ayah dia, adik dia, atuk dia. Kita pun nak berahsia orang tu. Ya, kita boleh saja cerita, bawa cerita untuk pengajaran, tapi tidak orangnya. Kan setiap cerita itu ada pengajaran, tapi tidak orangnya. Hatta Allah dalam Al-Quran bila cerita tentang orang jahat pun Allah tak beritahu namanya. Allah cuma beritahu kaumnya. Melainkan Abu Lahab, melainkan Fir'aun, melainkan beberapa orang. Dalam Quran tu banyak cerita orang jahat-jahat, tapi Allah tidak menyebut melainkan beberapa orang. Yang lain tak diberitahu. Kan ini kaedah Al-Quran yang perlu kita ambil pengajaran. Kerana nama orang tak penting kita beritahu, tapi kejahatan tu kena beritahu supaya dijauhi. Tak penting kita nak highlightkan nama orang, tapi apa yang berlaku, kita ni suka highlightkan nama lebih pada kejahatan, untuk kita burukkan orang. Kadang benda tak buruk pun nampak buruk, sebab kita terlalu tu nama ni. Baik, kalau saya katakan seorang nak belajar, saya nak belajar simpang rahsia, macam mana cara dia? Apakah saya jangan jumpa orang? Mustahil saya kena jumpa orang. Pagi sembang, tengah hari sembang tak jumpa, macam mustahil. Boleh demam ni. Macam mana? Caranya mudah. Belajar buat satu ibadat dan kamu rahsiakan. Awak sedekah, jangan beritahu orang, walaupun bini awak. Awak bangun qiyamul lail, biar tengah bini awak tidur. Biar isteri awak cuma nampak 2 rakaat je awak sembahyang, walau awak sembahyang 11 rakaat. Biar suami awak nampak awak sembahyang macam 1 rakaat, walau awak sembahyang 10 rakaat. Suami kita nampak sebahagian ibadat, tidak yang lain. Biar suami kita balik rumah, dia dengar kita sebut Sadaqallahul Azim, dia tahu kita baca banyak mana ayat. Awak ni asal saya balik Sadaqallahul Azim, asal saya balik Sadaqallahul Azim. Inilah saya rahsia. Dan ada ulama kemana dia baca Quran, dan lalu orang ataupun orang masuk rumah dia pun tutup Quran, seperti dia tak baca apa-apa. Ada ulama yang dia bangun qiyam, kemudian dia kembali tidur dekat subuh untuk menyatakan seolah-olah dia baru bangun subuh, padahal dia sepanjang malam qiyam. Dekat subuh dia tidur, yang sepanjang malam tidur tu kat subuh bangun, tengok, oh apa ustaz ni lewat bangun. Ustaz bangun. Kawan tu sepanjang malam qiyam. Supaya apa? Supaya tak diberitahu. Ni Hasan Banna rahmatullahi alaih, bila dia pergi berdakwah, dia bawa kawan-kawan. Maka bila tengah malam dia akan sembang kawan, dipanggil nama. Mak, apa khabar? Mak dipanggil. Ada apa ustaz? Cakap. Mak, apa sehingga tenggelam nama tu. Tujuan dipanggil tu nak tengok orang tu tidur ke belum. Bila benar tidur, dia pun bangun qiyam sampai subuh. Begitu dia lakukan setiap kali dia keluar dakwah. Sehingga kata Umar Tilimsani, salah seorang murid ini, boleh aku mengetahui kenapa dia buat. Rupanya nak ibadatnya tak diketahui. Kalau saya atau kita nak belajar pandai simpan rahsia, dan kita nak kenal siapa pandai simpan rahsia, tetap carilah orang yang ibadatnya disembunyi, dan saya rasa kita selamat di sisi dia. Tapi kalau kita tak jumpa lagi orang ni, baik kita simpan rahsia itu seorang diri. Ia jauh lebih baik daripada kita simpan pada mana-mana orang, yang akhirnya dia bocorkan rahsia yang boleh membawa persepsi buruk yang tidak patut berlaku. Baik, ini kaedah dia. Jadi ini di antara uyub kita, aib kita sebagai manusia. Ini dalam bab pertama yang kita sebut makanan ilmu kita. Bila kita sebut ilmu, maka 5 sifat ni kena ada. Kalau tak ada 5 sifat ini, maka itu bukan ilmu yang barakah. Itu bukan ilmu yang mengubah. Itu bukan ilmu yang menambahkan takwa. Dan itu bukan ilmu yang menyampaikan kita pada Tuhan. Akhirnya kita dengar ada orang mengaji ilmu tinggi, tapi dia tak pernah sampai pada Tuhannya. Dia masih cenderung buat maksiat, kemungkaran. Akhirnya dia seperti orang tak pernah belajar apa-apa. Dia buat benda-benda yang macam orang lain tak ada ilmu buat. Menyeleweng itu, menyeleweng ini, semua dia buat. Kalau kita kata ustaz, dia kan mengaji tinggi, ini ustaz kan mengaji agama tinggi, kenapa jadi macam tu? Maka ini jawapannya. Kan dalam ilmu itu perlu ada 5 perkara.
Kalau ilmu tadi tidak menjadikan dia kenal Tuhannya, atau mengetahui jalannya, atau mengetahui kerosakan jalannya, atau mengetahui dirinya, atau mengetahui keaiban dirinya. Dan satu lagi yang kita namakan sebagai bekalan ilmu yang berkait dengan amalan. Dan kita akan ulas dengan ulasan Syekh Abdul Qadir nanti, gabungan tentang bagaimana manusia yang benar-benar mampu berjalan pada jalan Tuhan, sehingga dia dengan manusia, dia dengan segala makhluk berjaya bebaskan. Dia berjaya bebaskan dirinya daripada segala sebab musabab, untuk melihat kekuasaan mutlak itu pada Allah, untuk melihat bahawa kesempurnaan kudrat itu hanya pada Allah, bukan pada sebab-sebab yang menjadi kiblat sebahagian manusia atau menjadi kiblat sebahagian besar manusia. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.